Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita buka kita punya kelas pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik belajar. Semalam kita dah bincang berkaitan dengan satu kaitan teori dan teori itu dibuat model. Teori yang itu teori daripada Ted and Factor dan juga person environment fit. Maksudnya dia matchkan antara personality atau person dan juga persekitaran kerja. Dia fitkan untuk mendapatkan optimum occupation. So hari ni cikgu dalam masa sejam ni cikgu sebenarnya nak berbincang dengan pelajar-pelajar bagaimana kita boleh gunakan model ni sebagai dalam membantu klien dalam sesi kaunseling kerjaya. Okay, semalam Izzuan sudah berkongsi, ada setengah sahabat-sahabat kita telah berkongsi. Christina pun ada, semalam ada Nur Kamalia, semalam kita dah berkongsi beberapa beberapa sahabat kita yang berkongsi dan kita lihat macam mana dia menggunakan person environment fit ni untuk dia melakukan kaunseling kerjaya. Jadi hari ni kita nak dengar juga dari beberapa sahabat-sahabat kita yang rasa macam mana dia nak aplikasikan teori ni, model ni model ini untuk dia membantu dalam kaunseling perkembangan kaunseling kerjaya. So cikgu buka dulu untuk sesiapa yang rasa ingin berkongsi pada pagi ini. Nanti kita akan bincanglah sama-sama. Kalau tak faham tak apa, kita boleh perbetulkan yang mana yang kita rasa perlu untuk kita penambahbaikan. Jadi cikgu buka kepada sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang ingin berkongsi sebelum kita berbual lebih lanjut. Silakan, siapa yang nak berkongsi dulu? So kalau tak ada boleh cikgu pilih secara ambang. So cikgu nak dengar daripada Sofia Azmi. Sofia Azmi ada di talian? Sofia Azmi ada di talian? Pergi toilet cikgu. Macam mana? Sofia pergi toilet. Pergi toilet. Oh, yang bercakap tu siapa? Saya kelas lain. Kelas Hafizah. Okay. Okey, kalau tak ada yang Azim ni siapa? S55186? Boleh? Saya cikgu. Azim boleh dengar cikgu? Okey, boleh. Okey, Azim semalam mengikuti kelas atau tidak? Ikut cikgu. Ikut Baik, okey Azim. Azim dah ada klien? Saya ada dah, tapi klien saya ni macam dia pun tak tahu cikgu. Macam mana dia pun tak berapa yakin, tapi dia tak nak buat sesi. Saya kena cari yang lain kot. Sebab apa Azim rasa dia tak nak buat sesi dengan Azim? Tak tahu, sebab dia member saya kot. Dia macam mana macam tu. Dia macam segan lah kot. Ke kekok? Lebih kurang gitu saya rasa. Okey. Jadi Azim nampak tak macam mana model Ted and Factor and person environment fit ni boleh membantu Azim dalam sesi kaunseling kerjaya? Saya nampak tapi saya tak pasti betul tak cikgu. Okey, tak saya apa, kita bincang. Cuba Azim bincangkan sikit macam mana kalau persediaan Azim dengan menggunakan model ni. Interview apa yang Azim perlu buat untuk identify development variable, apa yang perlu kamu lakukan Okey, boleh tak kita berkongsi sikit? Okey, apa yang saya faham lah. Dia macam biasa je, stage 1 sampai stage 4 tu macam biasa. Cuma stage 5 dengan stage 6 tu dia macam kita kena buat inventory cikgu. Macam tu lah. Situ yang saya faham. Situ kita boleh tengok dia punya
apa ni, keupayaan nilai dia lah. Lepas tu kita kena macam mana, kena compare kan untuk dapatkan satu keputusan yang sesuai dengan dia lah. Okey, maksudnya kita buat inventory tu pada stage ketiga masa kita buat assessment lah. So assessment tu kita boleh buat masa yang ketiga lah. So kita nak lihat dia punya ability, value, enforcement, interest tu kita boleh menggunakan borang soal selidik lah, inventory. Okey, kalau Azim nak guna inventory apa? Kalau saya itu itu dah apa dia? Kerjaya dan minat kot itu. Okey, kerjaya dan minat. Nanti Azim cuba cari satu inventory kerjaya yang boleh membantu Azim untuk suruh klien jawab untuk nampak dengan lebih jelas lah. Okey, selepas tu dah buat assessment tu, apa yang akan dibuatkan untuk next step? Next step tu dia macam kita tengok tahap keupayaan dia pula, kita tengok macam mana dia punya kemahiran. Lepas kita dapat keputusan kita buat inventory tadi, kita tengok tahap dia macam mana pula. Itulah saya rasa. Betul je. Macam mana je? Okey, tak apa. Okey, selepas tu apa yang awak lakukan pada stage 6? Maksudnya confirm, explore dan decide. Apa yang awak boleh lakukan dekat situ awak rasa? Saya rasa macam kita bincang balik, kita explore apa lagi macam mana betul ke tak dengan keinginan yang dia nak tu lah, gitu lah. Itulah. Okey, lepas tu kalau macam tak kena dengan minat dia, apa yang perlu dilakukan? Okey, mungkin kita kena buat inventory lain ke, macam tu lebih kurang. Okey, lepas tu kita buat inventory lain. Bila kita buat inventory lain, kita dah masuk stage ke berapa masa tu sebenarnya? Rasa stage 5. So maksud dia akan masuk yang kelima lah. Akan buat balik lah cognitive schema tu generate PEF analysis Okay. So kamu rasa dengan modul ni awak boleh tak buat 5 stage yang telah diberi disusun, yang telah diberitahu sebelum ni? Macam mana tu? Boleh tak awak lakukan 5 stage untuk klien dengan menggunakan model ni? Saya rasa boleh kot, cuma saya kena cakap study lagi, cuba fahamkan dengan lebih jelas lagi lah. Okey dah. Macam tu. Okey, terima kasih perkongsian. Okey, kita dengar daripada FND. FND ada di talian? Assalamualaikum doktor. Okey, salam. Okey, Fendi ada di talian Okey, Fendi, apa yang awak boleh buat dengan menggunakan model ni untuk melakukan counselling individu bersama klien awak untuk kerjaya? Sebelum tu saya saya nak cakap saya tak jelas sangat tentang model ni cikgu, sebab semalam saya masuk dah sebenarnya sekejap, lepas tu saya tertidur. Jadi mungkin lepas ni saya study balik untuk model ni. Lepas tu kalau cikgu ada record yang kelas malam, mungkin saya boleh minta, sebab saya my bad lah, saya tertidur semalam. Okey, tak apa. Awak buka nota yang untuk person environment fit model tu. Cuba awak buka. Nota yang kat Manemo ke? Ya, Manemo. Oh, sekejap. Sekejap cikgu. Okey.
Cikgu, Ya, ya. kalau cikgu nak tanya orang lain dulu pun boleh. Saya takut Fendi, lambat. cikgu perasan Fendi awak jarang masuk dalam kelas secara online. Itu saya ada cakap tak cikgu? Sebab apa Awak dekat mana sebenarnya ni? Saya ada dekat kolej, cuma Ha. nama untuk device saya berbeza. Ada saya masuk dengan laptop, ada saya masuk dengan phone. Untuk yang saya masuk dengan phone tu, nama device dia Khairul sini. Mungkin sebab tu dah cikgu jarang nampak Fendi ni. Macam tu. Okay, tak apa, nanti cikgu akan tanya balik awak. Awak baca dulu. Nanti cikgu akan pergi ke awak balik untuk awak macam mana awak nak gunakan model ni untuk klien awak. Okey, tadi cikgu suruh bahagian mana cikgu? Awak tengok yang model yang ada 1 hingga stage 7 tu. Lepas tu awak terang kepada cikgu macam mana awak boleh dengan kawan-kawan gunakan model ni, macam mana awak nak buat sesi kaunseling dengan menggunakan model ni. Okey. Okey, kita dengar daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah ada di talian? Okey, Siti Aisyah ada di talian? Siti Aisyah ada? Okay, kalau tak ada, kita jemput Fatin Malisa. Ada di talian Fatin Malisa? Fatin Malisa ada di talian? Hello cikgu, saya rasa saya nak cuba cikgu. Okay, silakan. Muka Amin Ya saya. Okay, silakan. Person environment fit model. Saya rasa model ni yang lepas ada masuk dalam kita punya kita punya CA tak silap saya. Saya jawab yang ni. Silakan. Okey, yang pertama langkah pertama iaitu intake interview. Maknanya kita menemu ramah klien saya. Macam biasa, macam menjalinkan hubungan di antara klien kaunselor, kumpul latar belakang dia. Kita tengok dia punya kepribadian macam mana. Macam repo. Yang kedua, kita mengenal pasti pun boleh ubah. Itu identify development variable. Kita melihat diri dia dan persekitaran. Macam mana dia menganggap persekitaran tu, dan dia punya status kumpulan. Okey. Langkah ketiga adalah penilaian. Yang mana kita buat inventory, banyak inventory yang boleh buat. Macam inventory personality, inventory nilai pekerjaya sidik, inventory minat kerjaya. Daripada inventory tu, baru kita terang dekat klien saya lah. Kadang-kadang klien ni macam saya sendiri dulu saya tak tahu saya ni personality yang macam mana. Lepas tu bila ada inventory warna tak silap saya ni jenis warna emas. Orang apa? Emas. Okey, orang emas. Lepas tu satu lagi saya pernah buat inventory time kat sekolah dulu. Dia macam saya ni jenis peramah. So dia lebih kepada sosial. So pada tu baru saya sedar, maknanya saya ni dulu saya masuk kelas sains. Saya rasa bila saya masuk kelas sains tak ngam dengan saya. Bila saya masuk konsep baru saya ni jenis macam kena ambil aliran kemanusiaan. Baru saya sedar yang saya selama ni waktu TTM 4 5 saya salah aliran.
Daripada tu, daripada langkah ketiga ni, kita buat penilaian, saya punya klien tahu and then dia boleh sedar apa minat dia yang sebenarnya. Yang ketiga, yang keempat, mengenal dan menyelesaikan masalah. Ni berkaitan dengan keperluan pengetahuan diri. Di mana klien saya dia punya tahap kemahiran memproses maklumat. Maknanya daripada masalah yang dihadapi tu, contoh dia keliru ke dengan apa yang dia nak, lepas tu dia fikir mungkin perkara-perkara lampau yang selama ni dia ada tapi dia tak ketengahkan. Bila buat inventory daripada yang langkah 3 tadi, dia pun sedar. Yang kelima adalah generate PEF analysis. Itu dia membuat ramalan secara optimum. Macam maybe dia meramalkan pekerjaan apa yang boleh dilakukan dengan dengan minat ataupun personality yang dia ada. Yang keenam, confirm, explore and decide. Ini sahkan, terokai dan tentukan. Iaitu macam yang Azim cakap tadi, kaunselor ataupun klien tu kaunselor akan mengesahkan balik klien daripada analisis yang kita buat dekat langkah 5 tadi. Iaitu klien dia meneroka kerja dengan berpotensi, maknanya dengan lebih mendalam. Baru bila dia teroka dengan lebih mendalam, baru dia dapat sahkan dia perlu ambil kerjaya yang seperti ini untuk dia buat keputusan. Nanti lepas ni, maybe kat akhir sesi, dia akan lebih tertumpu lah, macam mudah dia untuk fokus dengan kerjaya dia akan ambil. Yang terakhir, langkah ketujuh, follow up, iaitu kita nilaikan kemajuan dan kita semula jika perlu. Kalau kata dia perlukan penambahbaikan, apa kita nak pergi stage ke mana? Penambahbaikan? Kan kita tengok pada stage ke-7 tu perlu ada penambahbaikan. So kita nak pergi ke stage mana pada ketika tu? Maybe kalau saya akan balik kepada assessment, penilaian. Ataupun betul lah penilaian. Sebab kat situ kalau macam langkah 1 dengan langkah 2 tu, dia macam kita nak buat maklumat diri dia. Yang 3 ni dia lebih jelas sebab kita menggunakan inventory kan. Okay. Ada apa-apa lagi penambahan? Tak ada aku cikgu. Okay, terima kasih atas perkongsian Muka Amin. Okay, berkaitan dengan bagaimana nak menggunakan model PEC, Person Environment Fit, PEF, untuk membantu klien dia. Jadi sebenarnya bila kita buat sesi kongsi ni, kadang-kadang kita bela tau. Kita bela sebab kita tak ada kerangka dalam kita punya minda ni apa kita nak buat. Jadi bila kita ada kerangka, kita plus dengan kemahiran-kemahiran yang kita belajar di dalam makmal, kemahiran individu, kemahiran kaunseling individu, iaitu kita aplikasikan kemahiran asas dan juga proses yang kita buat tu. Jadi bila kita match benda tu, baru kita nampak okey bagaimana kita nak bawa klien tu, ya, macam mana kita nak capai klien tu sebab kita ada proses tu. Okey. Baik, kita dengar lagi daripada sahabat kita yang mungkin boleh bagi pandangan lagi supaya kita betul-betul faham menggunakan model ni. So, Fatin Malisa dia di dalam talian. Fatin Malisa. Saya cikgu. Okey, Fatin Malisa.
Macam mana Fatin boleh gunakan model ni untuk membantu klien dalam kongsi kejayaan? Okay, pada mulanya saya akan berkenalan dengan dia, tanya apa minat dia. Macam hari tu saya buat sesi counselling, saya tanya dulu mengenai kos dia, apa kos yang dia ambil dan cerita sedikit mengenai latar belakang kos tu. Dan saya juga ada buat inventory lah. Saya bagi inventory warna hari tu. Dan selepas tu saya buat penilaian. Saya bukan buat penilaian berdasarkan inventory, tapi saya buat penilaian berdasarkan penceritaan klien tu. Jadi saya nampak berdasarkan penilaian saya, apa yang klien cerita tu, dia suka dengan kos yang dia ambil sekarang ni. Jadi untuk stage keempat ada katalah dia macam keliru lagi. Macam buat masa sekarang ni dia suka dengan kos tu. Ada kata dia keliru, saya akan bagi lagi inventory ke Jaya Holland tu. Okay. Dan mengenai ramalan tu, untuk sesi yang akan datang, sesi yang kedua ni saya bercadang untuk saya tanya mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kos yang dia rasakan sesuai dengan diri dia. Masa hari tu dia ada cerita juga mengenai kos yang dia rasa macam dia nampak lah mengenai kos yang dia ambil ni. Okay. Dan stage yang ke-6 tu, saya akan terokai lagi adakah anda katalah kerja yang dipilih tu sesuai tak dengan personality dia. Dan yang ke-7 saya akan nilaikan lah macam selari tak apa yang dia kongsikan dengan saya tu dan apa yang dia akan pilih pada masa hadapan tu. Adakah selari dengan apa yang dia cerita, dengan apa yang dia minat lah. Itulah cikgu. Lepas tu apa lagi seterusnya kita nak kena buat? Boleh tak kita buat follow up ke dengan klien? Saya buat follow up dengan klien, saya nak tengok progress klien. Saya nak tahulah adakah sampai ke hari ni kos yang dia ambil tu masih lagi menjadi minat dia. Lepas tu kalau kata tidak minat lagi, apa kita perlu buat? Saya akan buat lagi lah sesi dengan dia. Sebab hari tu dia ada kata dulu dia tak minat, tapi sekarang ni bila dia dah tahu flow kos dia tu, dia dah jadi minat. Sebab sebelum ni sebab dia tak minat tu sebab dia tak nampak, dia tak tahu. Betul. Sebab dia kata sebelum ni dia buat assignment, dia buat coding tu dia cuma silent saja. Tapi bila dah nampak, dia buat, dia boleh buat. So dah boleh orang kata dia dah timbul minat lah kat situ. Betul. Okay. So ada lagi penambahan? Saya rasa tu je. Okay, terima kasih kepada Fatin. Sama. Fatin dah buat sesi lah. Saya dah buat sesi pertama hari tu cikgu. Pertama lah. So untuk second dan seterusnya bila tu? Sebab dia balik raya, jadi saya kena tunggu dia balik sini balik lah. Okay, terima kasih kepada Fatin. Okay, itu salah satu yang digunakan. Itu satu contoh lah yang digunakan oleh Fatin bagaimana dia membantu klien dia. Sebab macam kes Fatin ni ada juga klien yang mula-mula dia tak minat. Tapi apabila dia dah faham, dia dah cuba masuk dalam bidang tu, dia rasa dia boleh bawa. So bila dia boleh bawa, dia rasa dia ada confidence sikit. Itu pun bagus. Okay, kita mungkin dengar lagi daripada Siti Aisyah ada di talian. Siti Aisyah. Siti Aisyah ada di talian. Siti Nur Aisyah pula. Kalau Siti Aisyah tak ada, Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah ada di talian. Tak ada. Dua-dua Aisyah ni tak ada ni. Kalau tak ada, kita pergi kepada siapa kat sini?
Sofia Azimi ada Sofia? Sofia ada Sofia Azimi? Ada cikgu, sorry tadi saya pergi toilet sekejap. Okey Sofia. Boleh tak Sofia berkongsi dengan kawan-kawan macam Ya, mana ya. Sofia boleh gunakan teori ni teori Oh, model personal benefit ni untuk membantu dalam sesi kaunseling individu. Kaunseling kerjaya. okey. Saya cuba. So untuk yang first step tu dia cakap intake interview. So untuk intake interview ni sebelum kita nak sebelum tu saya buat sesi tu dengan kawan saya sendirilah. So bila saya buat macam prasesi dengan dia, walaupun saya kawan dia, tapi untuk kita bila dalam sesi ni baru saya betul-betul tahulah berkaitan dengan minat dia dalam kerjaya dan sebagainya. Sebabnya kalau kita nak borak-borak kosong ni rasanya tak kot untuk saya dapat maklumat yang macam tu. So bila ada sesi macam ni saya dapat maklum tu lah. So untuk first step ni saya bina hubungan dulu dengan dia. Lepas tu saya cuba dapatkan maklumat latar belakang dia lah, sama ada dari segi maklumat pendidikan dia ataupun parents dia, macam parents dia kerja apa kan. So saya tahu detail sikit lah. So and then saya kena pasti dulu masalah emosi dia ada atau tak. Maksudnya sebelum saya pergi dengan lebih lanjut untuk sesi-sesi yang ke depan ataupun nak bincang isu ni lebih mendalam, saya perlu tahu dululah dia punya emosi dia tu atau ada tak macam terganggu. Sebabnya dalam sesi ni saya bukan nak buat keputusan untuk dia, tapi saya kena bantu dia untuk buat keputusan. So untuk dia buat keputusan tu sendiri, dia kena settle down masalah emosi ataupun pemikiran dia dululah. And then kat situ dia ada juga cakap observe personality style. Macam prasesi itu saya buat, dia minta saya pergi rumah dia. So kita orang buat dalam bilik. So bila saya masuk bilik tu, bagi saya sendirilah, untuk kita tengok personality seseorang tu bukan melalui borang inventory sahaja, tapi bagi saya dari segi penampilan ataupun dari segi macam saya tengok bilik dia pun saya dah tahu. Bukan macam saya dah boleh predict lah sikit. Oh personality dia ni macam ni, macam ni. Nampak dia jenis seorang yang kemas. Mungkin boleh relate dengan kerjaya yang dia akan buat nantilah. Okay. So second, identify developmental variables. So untuk yang ni saya perlu kenal, saya perlu tahulah. Macam kat situ dia ada mention gender variables. Maksudnya kerja-kerja yang ikut jantina. Mungkin kalau kalau dia tu klien saya perempuan, saya kena tahulah ada tak kerja-kerja yang dia macam tak boleh buat. So nanti dalam kerjaya-kerjaya yang dalam pilihan kerjaya tu saya kena bantu dia lah pilih macam kalau kerjaya yang tak sesuai dengan kemampuan dia tu yang melibatkan gender variable tu, mungkin saya bagi tahu dia lah macam contoh kerja ni tak sesuai dengan kemampuan awak mungkin macam tu lah. And then assessment. Bagi saya step assessment ni paling penting sebab bila start step ni dia akan terus berkembang sampailah kita punya nak buat keputusan tu. So bagi saya sangat penting untuk kita pilih inventory yang sesuai. Sebabnya inventory tu kita boleh tengok kebolehan dia, nilai, minat dia, so that nanti kita tahu betul-betul lah. Contoh macam inventory yang kita boleh guna sidik ke ataupun Holland dan sebagainya. Dan bila dah buat assessment, dah buat inventory tu sama jugalah macam effective status. Kalau emosi dah stabil, baru boleh proceed untuk dia buat baru kita boleh buat generate PEF analysis tu. So untuk PEF analysis tu saya perlu bantu dia kalau ataupun memberi celik akal dekat klien saya untuk membuat perbandingan dia punya keupayaan dan juga dia punya kerjaya yang mungkin dia minat ataupun kerjaya yang kita boleh bantu dia untuk dia ceburi. So kalau kerjaya yang dia pilih tu kerjaya yang sesuai dengan dia tu boleh memberi kepuasan untuk diri dia, so that dia boleh mendapat orang kata kepuasan dalam menceburi bidang kerjaya tu lah.
Sebabnya kalau kita tak buat pembandingan ni, kita tak boleh nampak dia punya, kita tak boleh nak predict lah dia punya kepuasan untuk menceburi bidang tu. So mungkin kita boleh kita boleh senaraikan dulu kejayaan-kejayaan yang mungkin sesuai dengan diri dia, and then bila kita dah senaraikan kejayaan yang sesuai dengan dia tu, kita buat compare yang mana yang lebih sesuai dengan dia, ada pro and cons tak dengan diri dia tu, and then dah sampai step 5, bila dah kita bantu dia untuk membuat perbandingan dan sebagainya, kita bantu dia untuk dia buat untuk dia buat keputusan dia sendiri. Sebab kita tak boleh nak buat keputusan untuk klien tu, sebab yang nak bekerja tu dia kan. So kita cuma bantu sahaja dia, dan kita bantu dia untuk explore lah dia punya persekitaran pekerjaan dia nanti. So kita perlu juga buat kepastian sama ada dapatan inventory tu sama tak dengan diri dia. Mungkin inventory yang dia buat tu mungkin tak sama dengan macam tak relate dengan diri dia. So kita kena pastikan dululah. And then bila dia dah buat keputusan tu, dia dah nak pilih dah, kita tak boleh untuk step terakhir ni kita kena follow up lah. Maksudnya kalau dia dah libatkan diri dalam kejayaan tu, kita kena tengok sama ada dia sepanjang dia bekerja tu ada tak dia alami masalah macam tak puas, dia tak dapat kepuasan dalam kerjaya dia ke. So that nanti kalau ada berlaku isu-isu macam ni, kita perlu buat penambahbaikan. Okay, itu sahaja. Okay, bagus penerangan dia. Boleh katakan jelas juga berkaitan dengan model ni. Kerana kita boleh nampak jelas bahawa model-model ni dia boleh membantu kita dalam buat sesi kaunseling individu, kaunseling kerjaya. Bagi yang tak nampak lagi, mungkin depan ni adalah satu model tu yang kita boleh follow kan untuk go through the step by step tu. Okay, kita ada masa lagi 30 minit. Cuma cikgu bincang dengan Puan Rosita berkaitan dengan kaunseling kerjaya. Sebab kaunseling kerjaya ni Puan Rosita yang in charge, sebab cikgu in charge kaunseling personal. Jadi cikgu bincang dengan dia untuk midterm kita akan buat cover sampai teori, teori saja. Macam model ni mungkin kita akan masuk dalam continuous assessment CA. Jadi pelajar fokus kepada teori untuk midterm ni. Dan lagi satu, pelajar jangan lupa untuk assignment individu kita mungkin kena hantar pada minggu ke-8. Minggu ke-8. Jadi minggu ke-8 maknanya kita cuti. Bila buka saja kita akan masuk ke minggu ke berapa Minggu ke-7 ke ke-8. Jadi pelajar kena standby untuk masuk dalam e-learn yang individu tu sama ada 21 ataupun 28. Nanti cikgu akan bincang balik dengan Puan Rosita berkaitan dengan individu. Pelajar masa cuti walaupun tak ada yang tak dapat beraya balik, mungkin masa yang diambil ni untuk mengisi masa lapang tu mungkin pelajar boleh siapkan assignment lah untuk individu. So individu saya rasa 20% daripada markah 100%. So kita cikgu terangkan sikit berkaitan dengan teori Crown Boss. Nanti kita kalau ada masa kita akan terang. Sebab teori Crown Boss ni pun saya tengok masa kita ada masa maklumat perkembangan kerjaya tu pelajar ada sentuh teori Crown Boss ni. Ada juga yang membuat teori Crown Boss ni dalam CA. Jadi hari ni kita sebenarnya teori counselling ni kalau kita tengok balik counselling kerjaya ni dengan maklumat perkembangan kerjaya tu dia rentetan tau. Dia bawa, cuma dalam dalam subjek ni pelajar perlu aplikasi benda tu. Jadi kita akan just macam ulang kaji sebenarnya. Baik, kita akan share slide untuk Crown Boss. Ini teori membuat keputusan kerjaya Crown Boss. Dibenarkan oleh Crown Boss 1979. Dia mendapat pendidikan sarjana psikologi, master bimbingan Columbia dan mendapat PhD dalam psikologi kaunseling, dan dia bekerja sebagai profesor di Sunwood.
Okey, kita tengok teori ni sebenarnya dibangun oleh John Crumble dan dua rakannya iaitu Mitchell dan Jones. Crumble memperkenalkan teori pembelajaran sosial sebenarnya yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Maknanya dia ada kalau kita pelajar-pelajar faham Albert Bandura ni adalah teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura adalah pembelajaran melalui pemerhatian ataupun model dan peniruan. Jadi dia mengambil teori ini dan diaplikasi dalam teori kerjaya. Bagaimana model ini diguna teori pembelajaran sosial ini diaplikasikan dalam membuat keputusan seseorang itu dalam membuat keputusan kerjaya. Jadi teori pembelajaran sosial menyentuh tentang tingkah laku adalah berasaskan teori pengukuhan. Pengukuhan iaitu juga sebab kalau kita tengok Albert Bandura ni walaupun dia lebih kepada pembelajaran sosial tetapi dia satu aliran dalam behaviorism. Dalam behaviorism maksudnya kepada tingkah laku. Jadi nak ke tak nak, teori pembelajaran sosial ni dia mesti akan menyentuh tentang tingkah laku. Yang mana tingkah laku ni kalau kita lihat dia punya teori adalah learning theory iaitu berasaskan kepada association dan juga kalau open conditioning maksudnya ada pengukuhan yang membuatkan kenapa seseorang itu untuk bertingkah laku, meneruskan tingkah laku dia. Jadi itu asas kepada teori Crumble. Jadi personaliti dan tingkah laku adalah hasil daripada pengalaman pembelajaran yang unik dan bukan disebabkan oleh pengalaman semula jadi yang berlaku dalam diri manusia. Jadi teori Crumble ni dia percaya bahawa personaliti ni dia macam bertentangan sikit teori ni dengan pendapat dengan teori Enro, dengan teori kalau kita tengok Bodin dia kata manusia ni ada macam semula jadi tau dalaman dia. Kecenderungan dia tertentu. Begitu juga dengan teori trait dan juga Holland. Teori Holland dia mengatakan bahawa manusia ni ada trait-trait tertentu. Jadi dia ada pengasahan. Tapi teori Crumble ni tidak. Dia kata manusia ni dalam hidup ni dia membentuk personality itu atas dasar proses pembelajaran. Maksudnya dalam proses pembelajaran itu dia tidak lari daripada persekitaran dia. Bagaimana dia melihat persekitaran dia dan bagaimana dia memahami sesuatu peristiwa pengalaman yang dialaminya. Maknanya itu adalah satu proses pembelajaran. So pengalaman yang dilalui itu satu proses pembelajaran yang membuatkan dia belajar untuk dia membuat keputusan. Dan akhirnya dia membuatlah keputusan kerjaya tu. Okay? Jadi pengalaman pembelajaran mempunyai pertalian dengan analisis kognitif dan peristiwa yang kemudian dikukuhkan dengan cara ada peneguhan itu secara positif ataupun negatif. Okay, maksudnya pengalaman pembelajaran itulah yang membuatkan manusia itu sentiasa berfikir dan akhirnya dia kukuhkan. Okay, apabila sesuatu itu mendapat feedback sama ada positif ada negatif lah. Kalau positif dia akan teruskan, kalau negatif dia akan berhentikan melakukan tingkah laku tersebut. Nah itu yang dikatakan proses pembelajaran sosial. Jadi pengalaman pembelajaran akhirnya mempengaruhi perkembangan kecenderungan dalam pemilihan kerjaya. Okay. Pengalaman-pengalaman yang dilalui tadi itu akhirnya dia dapat melihat sesuatu tingkah laku tu ada memberikan peneguhan positif. Ada juga yang memberi peneguhan yang negatif. Jadi peneguhan-peneguhan itu sebenarnya akan membuatkan individu itu cenderung untuk memilih kerjaya tersebut melalui pengalaman tadi itulah, pengalaman pembelajaran tadi. Jadi ini konsep-konsep utama dia. Maknanya proses pembelajaran sosial ni dia akan berinteraksi dengan 3 elemen iaitu persekitaran dan trait, iaitu watak peribadi dan juga pewarisan genetik. Okay, dia tidak menafikan adanya watak-watak peribadi dan genetik itulah. Okay. Genetik maksudnya memang ada, memang wujud. Dan dia juga dia juga akan maksudnya berkait juga dengan tingkah laku. Maksudnya ganjaran dan kesan tingkah laku ni sama ada ganjaran dan kesan apa yang dapat dan akhirnya kognitif. Kognitif ni adalah elemen manusia apabila dia boleh membuat pemerhatian dan analisis. Dan kecenderungan tu proses pembelajaran sosial tu interaksi antara persekitaran dan trait, tingkah laku, kognitif ini akan menghasilkan satu keputusan kerjaya seseorang itu. Ini adalah konsep yang kita tengok boleh lihat secara keseluruhan. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kerjaya. Okey, yang pertama sekali faktor genetik dan kebolehan istimewa. Nanti kita akan bincang. Faktor kedua adalah keadaan dan persekitaran, peristiwa persekitaran tu. Yang ketiga pengalaman pembelajaran dan yang keempat kemahiran pendekatan tugas. Dan kita tengok apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kerjaya. Yang pertama, genetik dan kebolehan istimewa. Maksudnya faktor genetik seperti bangsa, jantina, parasuper juga termasuk kecacatan. Maksudnya kalau somebody itu ada macam disability lah. Itu juga akan mempengaruhi seseorang itu dalam pemilihan kerjaya.
Contohnya kalau dia rabun kan, kadang-kadang kalau dia rabun dia tidak boleh kerja ada yang kerja tak boleh rabun. Contohnya jadi tentera ke, nak jadi pilot, tak boleh. Begitu juga kalau kita ada cacat-cacat anggota yang lain lah. Jadi kebolehan istimewa seperti kecerdasan dari segi muzik, nombor dan lain-lain lah. Dan ini dikatakan sebagai kepintaran. Kalau kita kaji bahagian ini, kepintaran manusia ni ada 9, ada yang kata ada 10. Jadi manusia ni dia ada kecenderungan ataupun intelijen yang tertentu. Contoh ada orang dia pandai matematik, ada orang dia pandai berbahasa, linguistik lah, dia maksudnya dia ada kecerdasan dari segi bahasa dan linguistik tu. Ada orang yang boleh logik dan matematikal, maksudnya dia pandai matematik. Ada juga orang yang memang pandai dalam macam atletik ni, dia macam kinestetik pergerakan. Dia boleh naik motor, macam dia boleh kalau katakan dia gimnastik, dia boleh pusing-pusing badan dia. Itu kita panggil sebagai kecenderungan atletik atau kinestetik. Jadi manusia ni dia ada kecenderungan dia ada macam ada kepelbagaian dia. Jadi pelajar juga boleh gunakan ada inventory tentang kecerdasan. Manusia ni ada kecerdasan dia. Okey. Dan juga kecerdasan lain seperti naturalistik, ada juga kecerdasan dari segi keagamaan yang memang ada. Dia memang pakar, atau kata dia ada memang kepintaran benda tu. Yang kedua, kita lihat faktor berkaitan dengan keadaan dan peristiwa persekitaran. Pada keadaan sosial, pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, bencana alam dan sumber asli. Yang ini berkaitan dengan persekitaran. Dan peluang pekerjaan, polisi sosial, kadar gaji, akta buruh, perkembangan teknologi. Yang ini juga semua pengaruhi dalam seseorang itu membuat keputusan kerjaya. Mana persekitaran ini berkaitan dengan PES lah, iaitu politik, ekonomi, sosial. Dan politik, ekonomi, sosial ni dia banyak mempengaruhi kerjaya tertentu lah, macam cikgu bincang dulu. Kalau politik tak stabil, ekonomi juga tak stabil. So bila ekonomi, politik tak stabil, banyak pengangguran berlaku, dia akan mempengaruhi sistem sosial. Sistem sosial kita macam masing-masing ada kecurian, banyak kes jenayah. Sebab apa? Survival hidup itu tidak dapat dipenuhi. Kan masing-masing ingin memenuhi tuntutan dia. Dan ketiga adalah berkaitan dengan pengalaman pembelajaran. Di mana pengalaman pembelajaran ini yang apa yang dia belajar masa lalu. Itu sebab manusia ni kita kena melihat bahawa satu benda yang sangat berharga dalam hidup kita adalah pengalaman. Yang ini yang ditekankan oleh teori Rambos. Dia melihat bahawa manusia ni sesuatu yang guru yang paling baik lah dalam hidup dia adalah pengalaman. Itu sebab kalau kita ni macam manusia, kalau kita faham Rambos ni, kita faham kalau konsep yang cuba dibawa oleh Rambos ni, kita akan cuba menceburkan diri kita dalam banyak aktiviti, buat kerja part time, kita macam tak ada rehat. Sebab kita nak mengayalkan atau memperbanyakkan pengalaman. Sebab pengalaman itu bagi Rambos sangat penting. Kerana genetik dan keadaan peristiwa persekitaran tu kita tak bolehlah kawal lah. Tapi pengalaman ni kita boleh kawal. Dan kita boleh kawal dan kita boleh melihat benda itu daripada perspektif sama ada positif atau negatif. Inilah kekuatan yang ada pada teori Rambos yang tidak ada pada teori-teori yang lain. Mana dia menekankan berkaitan dengan pengalaman pembelajaran. Bagaimana seseorang itu memerhati dan membuat analisis dari segi pengalaman dia. Contoh kalau masa kita tanya kawan-kawan kita, dia ada pengalaman bekerja. Jadi pengalaman itu kadang-kadang membuatkan dia matang sebab dia ada pengalaman. Macam mana berinteraksi dengan bos, macam mana berinteraksi dengan orang bawahan, macam mana deal dengan customer, kan? Macam mana nak buat rekod. Benda-benda itu bagi Rambos sangat penting kerana dia akan memberi kita satu proses pembelajaran berterusan yang membuat kita menghadapi kematangan dalam membuat kerjaya. Membuat kematangan dalam usaha kerjaya. Ini adalah kelebihan yang ada pada teori Rambos yang diberi penekanan. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan kemahiran pendekatan tugas. Kebolehan menyelesaikan masalah seperti berkomunikasi, tabiat kerja, proses persepsi dan kognitif dan tidak balas emosi. Jadi juga interaksi pendekatan tugas iaitu kebolehan menyelesaikan masalah, interaksi atau pengalaman genetik kebolehan istimewa dengan persekitaran. Maknanya kemahiran pendekatan tugas ini maknanya bagaimana dia menggabungkan genetik, keadaan peristiwa persekitaran dan pengalaman pelajaran itu digabungkan. Dan bagaimana digabungkan benda ni ketiga elemen tadi itu iaitu genetik dan kebolehan istimewa, keadaan peristiwa dan persekitaran, pengalaman pembelajaran ini digabungkan untuk dia menyelesaikan masalah di dalam
tugas yang diberi. Okey, dia menggunakan. Contohnya, Clinical Boss ni katakan bila kita masuk di dalam satu pekerjaan, so kita akan ada macam mana nak menyelesaikan masalah. So dalam menyelesaikan masalah ini, okey, dalam kita menyelesaikan masalah, ni, okey, sebenarnya kita kena juga dia perlu ada pengalaman. Dia kena ada pengalaman dan dia perlu belajar daripada sekitar sosial dia dan juga dia kena faham genetik seseorang itu. Okay, akan boleh istimewa. Jadi dia dapat menyelesaikan masalah dan dia dapat membuat komunikasi yang lebih baik dan akan membantu tahap kerja. Dan ini semua interaksi kemahiran pendekatan tugas ini adalah interaksi antara pengalaman genetik, kebolehisimewa dengan persekitaran tadi itu. Okay, dia belajar. Jadi apapun dalam teori Krambos ni, dia punya key factor dia adalah learning experience. Learning experience is very important untuk dia punya khusus ni. Tak kira lah apa saja, jadi macam mana pengalaman dia. Jadi pelajar bila kita faham teori ni, macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita adalah kita banyak aktifkan diri kita dengan pelbagai aktiviti yang boleh membuatkan kita dapat pelajaran. Contoh kadang-kadang ada kerja yang kita tidak minat. Jadi bila kita satu kerja kita tak minat, tapi kita cuba belajar dan kita melihat daripada perspektif yang positif. Yang ni kita boleh belajar, yang ni kita boleh bantu klien kita menggunakan teori Krambos ni apabila dia masuk kerja yang dia rasa dia tak minat. Dia tak minat, tapi dah macam faktor-faktor lain. Contohnya faktor ekonomi kan, dia perlukan wang. Jadi dia terpaksa juga masuk dalam kerja yang dia tidak minat. Jadi kalau berdepan dengan isu macam ni, cikgu rasa teori ni sangat bagus untuk kita aplikasi dalam sesi kaunseling kerjaya kepada klien yang tak minat tapi dia tak ada pilihan. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu dia, kita boleh tak you melihat benda ni sebagai satu proses pembelajaran dan cari model kan yang boleh kamu bantu. Contohnya dia tengok dia tak minat untuk mengajar kan, dia tak minat untuk mengajar tapi dia terpaksa jadi cikgu. Jadi bila dia terpaksa jadi cikgu, jadi kita cari model yang kita tengok ada seorang rakan dia yang nampak bersemangat dalam mengajar. Jadi dia boleh jadikan model dan dia boleh dapatkan pengalaman sahabat dia di dalam kerja yang sama yang mana yang mempunyai minat, yang mempunyai passion dalam mengajar. Tapi dia tak ada sebab tak ada minat. Tapi dia terpaksa ceburi bidang tu sebab dia dah tak ada kerja lain. Jadi dia rasa macam burn out, dia macam rasa less satisfaction, lack of satisfaction dalam job satisfaction ni. Jadi pelajar boleh gunakan teori Krambos ni iaitu dengan meneroka pembelajaran. Maksudnya dia melihat pengalaman yang dialami adalah satu pembelajaran dan apa yang memberi peneguhan kepada dia untuk dia boleh teruskan. Salah satu peneguhan yang boleh dibagi kepada individu tersebut adalah dari segi faktor keuangan lah. Maksudnya kalau dia kerja cikgu, contohlah kalau jadi cikgu dia rasa okey, dia punya keuangan kukuh, setiap bulan ada gaji. Kalau berbanding dengan orang kerja-kerja di luar sana yang kadang-kadang kalau masa musim PKP ni susah untuk nak run bisnes macam-macam lah kan. Jadi kalau kerja cikgu walaupun kadang-kadang tak datang kelas, pelajar tak ada kerja-kerja sikit tapi gaji setiap bulan ada. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai satu kekuatan kepada klien untuk teruskan. Jadi bila kita faham teori Krambos ni, bila kita berhadapan dengan isu pelajar klien yang mana dah terlibat dengan satu kerja tetapi dia tak minat. Apa yang kita boleh bantu dia? Kita boleh gunakan aplikasi Krambos ni. Yang mana kita melihat pengalaman pembelajaran. Maksudnya kita melihat persekitaran dia, apa yang dia alami itu sebagai satu proses pembelajaran dan bagaimana ia menggunakan proses pembelajaran ni untuk membuat dia lebih merasa kepuasan dalam kerja itu. Jadi kita fokus kepada peneguhan yang dia dapat. Contoh kalau dia kerja dapat ni, dia akan dapat ni. Jadi kita tukar perspektif tu kepada proses pembelajaran. Jadi inilah dia dalam proses membuat keputusan yang dia lakukan, iaitu pengalaman pembelajaran mempengaruhi pemilihan kerjaya dan dia adalah satu proses sepanjang hayat. Dan kaunselor perlu ada kemahiran membuat keputusan, membantu klien untuk membuat keputusan dan mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan kerjaya klien. Ini sangat penting. Jadi dia ada 7 proses juga, iaitu sama juga mengenal pasti masalah, membuat pelan tindakan, mengenal pasti nilai, mengenal pasti pilihan yang ada, menilai kemungkinan hasil yang diperolehi, membuat pilihan secara sistematik dan memulakan tindakan. Ini nanti cikgu akan bincang secara detail. Cuma cikgu nak terangkan yang ni lah teori ni dan kita nampak bahawa bagaimana proses pengalaman pembelajaran itu membantu klien. Okey, kita berhenti dulu. Kita berhenti slide ni.
Cuma cikgu nak tanya sedikit, mungkin pelajar-pelajar ada pengalaman berhadapan dengan klien yang sebegini. Okey. Boleh tak sesiapa kongsi dengan cikgu, ada tak sesiapa yang sudah ada klien yang dia masuk dalam satu bidang ataupun kerja tapi dia tak minat? Okey, boleh tak berkongsi? Macam mana kita nak aplikasikan teori Kambos ni? Ni teori Kambos ni dia lebih kepada pembelajaran sosial. Quite interesting juga Okey. Kita tanya orang yang lama lah. Izzuan ada pengalaman? Macam Izzuan sendirilah kan. Izzuan kan orang engineer kan. Tiba-tiba masuk jadi wadah penjara ni atas dasar sebab faktor ekonomi jugalah pada ketika tu kan. So Izzuan macam mana? So macam mana Izzuan melihat teori ni dapat membantu klien? Melalui pengalaman Izzuan sendiri. Kalau saya dengan klien lah, maksudnya saya cakap lagi. Kalau saya dengan klien, saya akan tanyalah, kalau contoh dia tu sedang bekerja sebagai seorang polis. Okey, polis. Nak kerja di sini sebab dia ada minat bidang contoh bidang engineer lah cikgu. Contohlah. Saya punya pengalaman saya cikgu. Tapi saya akan tanya, dia latar belakang keluarga dia macam mana cikgu. Maksudnya dari segi dia, keluarga dia sederhana ke, jenis keluarga yang kurang berkemampuan ke macam mana. Jadi saya akan tanya dia macam mana keadaan ekonomi semasa keluarga dia. Jadi contohlah dia minat sebagai engineer tapi pada masa sama dia kerja polis. Bila awak kerja polis ni apa yang awak dapat? Jadi kena jawab dapat gaji. Dapat gaji ni dapatlah untuk kita membeli barang keperluan harian macam kita dapat membantu keluarga. Jadi kalau andai kata dia tidak memilih bidang polis ni tapi dia meminat kerja engineer tapi pada masa sama apa yang dia hajat tu tak tercapai, mungkin akan membuatkan dia lagi rasa terbeban lah cikgu. Jadi why not? Maksudnya saya akan menyarankan kepada klien saya teruskanlah kerja yang ada ni. Sebab apa? Sebab peluang untuk kenaikan pangkat tu makin cerah. Sebab apa? Sebab kita dah bidang setting uniform. Maksudnya makin lama kita kerja, makin ada pengalaman. Maksudnya di situlah kita akan naiklah step by step. Macam tu cikgu. Maknanya pengalaman pembelajaran tu sangat penting untuk dititik beratkan dalam kenaikan pangkat lah. Ya, betul cikgu. Jadi kalau kita guna teori Kambos kan, kita nampak bahawa bila dia terlibat dalam suatu kerja, jadi kita melihat tingkah laku tu apa benefit dia dapat. Dia panggil kat situ peneguhan kan. Contoh kalau dia kerja setiap tahun dia akan naik pangkat, setiap tahun ada kenaikan gaji. Kalau kata dia kerja engineer boleh tentu lagi kan. Kalau dia punya good performance okey lah, tapi kalau syarikat tak berapa bagus, projek tak dapat, jadi you tak akan naik gaji. Jadi dia berdasarkan kepada syarikat punya keuntungan. Jadi kalau kita ada uniform ni macam ni yang you dapat. Jadi kita lebih fokus kepada kekuatan yang dia dapat ataupun apakah benefit-benefit yang dia dapat. Dan dia akan dapat, kalau boleh orang kata apa macam setiap apa yang berlaku dalam hidup hari tu jadikan kumpul sebagai pengalaman. Sebab pengalaman tu sangat penting untuk menjadikan dia orang yang seniority lah dalam satu sukan tersebut. Jadi kan pelajar kalau kita guna teori Holland, bagi cikgu kan kadang-kadang dia macam contoh cikgu sikit pengalaman pun kalau cikgu bekerja di MRSM, MRSM ni kita nak fokus pelajar kepada STEM iaitu Science, Teknologi, Engineering, Maths. Tapi tiba-tiba dia dah masuk MRSM sampai tahun 5 dia kata dia tak minat Mathematics Science tu. Jadi sebab apa bila kita tengok kepada Holland dia memang minat sosial. Tapi kita dah tak boleh nak guna sebab dia akan mengambil langkah ke belakang. Jadi salah satu cara yang cikgu gunakan adalah menggunakan teori Kambos ni. Iaitu kita fokus pengalaman dan proses pembelajaran tu. Jadi dia belajar daripada dia kena buat satu task iaitu dia pergi jumpa contohnya doktor ke, temu juga doktor untuk dia dapat satu model. Dan dia akan dapat melihat apakah benefit-benefit kalau dia bekerja dalam bidang tu. Okey. Minat ni kalau dia dalam studi Kambos ni dia boleh jadi nombor 2 tau. Yang pertama sekali
dia kena melihat pada faktor persekitaran tu. Contohnya kalau dia dah masuk dalam setting tu, kan? Dia dah masuk dalam setting tu, apa dia boleh buat? Kalau dia dah sosial, takkan dia nak tukar bidang kan? Jadi dalam Telegram Boss ni kita belajar pengalaman. Jadi apa yang dia belajar dalam ni dan fokus apa kebaikan yang dia dapat ya, dalam bidang ataupun kerja yang dia dapat tu untuk dia teruskan dia punya pengalaman tu agar dia dapat title senior tu lah. Senior tu dah penting sebab senior tu sebab dia nak bagi tahu apa? Sebab you lebih berpengalaman. Tapi ada juga kadang senior tak berpengalaman sebab apa? Dia tak nak mengambil tu sebagai pengalaman. Jadi sebenarnya kenapa kita melantik ketua itu sebab dia perlu seniority itu sebab atas dasar pengalaman tadi tu. Tapi ada juga kes-kes yang mana seniority ni macam tak nampak dia pengalaman. Sebab apa? Sebab dia tak nak belajar daripada pengalaman tadi tu. Jadi apabila seseorang itu belajar daripada pengalaman dia tu, jadi dia akan dapat title senior tu. Itu maksud yang kita Krambos cuba pertengahkan idea dia. Baik, sebelum cikgu tutup untuk kelas pada pagi ini, mungkin ada soalan-soalan yang pelajar nak tanya, silakan. Cikgu. Ya, silakan. Saya nak tanya. Cikgu kata teori ni kan dia menekankan tentang pengalaman pembelajaran. Oh ya, betul. Jadi faktor lain tu seperti contohnya genetik, keadaan dan peristiwa kemahiran tu dia macam kurang dititik beratkan ke atau ketiga-tiga tu dia link juga dengan pengalaman? Dia macam ni dia bukanlah kata dia tidak titik beratkan. Dia anggap benda itu sebab dia menganggap benda itu sebagai proses pembelajaran. Maksud contoh macam ni Okey, katakan dia minat, dia memang katakan dia mempunyai personality yang dia sangat minat untuk menjadi ahli muzik, katakan. Tetapi keluarga dia tak benarkan. Jadi tapi dia ada talent tu. Keluarga dia tak minatkan. Jadi pada ketika itu keadaan ekonomi tak berapa bagus. Jadi ahli muzik ni tak berunjung. Jadi kerja yang diterlibat pada ketika itu adalah berkaitan dengan dia membantu bisnes, membantu bisnes keluarga dia. Jadi bila dia membantu bisnes keluarga dia, jadi bukanlah kata ahli muzik itu tak penting. Jadi bagaimana bila dia menggunakan pengalaman dia tadi tu untuk dia membawa daripada proses pembelajaran. Contoh, pengalaman dia untuk main muzik. Kita kena hargai sebab dia ada talent tu. Tapi dalam situasi sekarang tu, macam mana kita nak melihat talent dia tu dengan situasi sekarang tu jadikan pengalaman. Jadi dengan pengalaman yang dia ada tu, apa kata dia bekerja dalam bisnes ibu dia, katakan ibu dia buka gerai makanan. Jadi dia ada talent main piano. Jadi apa kata dalam gerai dia tadi tu, dengan pengalaman yang dia ada bermain piano tadi tu, mungkin dia akan buat, dia akan bermain sikit piano dia di tempat masakan ibu dia. Dan benda ini satu interesting. Jadi kita menghargai pengalaman tu. Kita tidak menidakkan pengalaman tu, tapi kita melihat realiti, faktor sosial sekarang ni, kalau dia nak bekerja pun dia tak ada siapa yang nak ambil dia kerja. Kalau dia nak buka band, mungkin tak ada orang nak datang. Tapi mak dia ada kedai makan. Jadi dengan kedai makan tadi tu, dia melihat apa proses pembelajaran yang dia ada. So pengalaman lepas dia pandai bermain muzik. Jadi apa kata, dia pada masa sama dia tolong mak dia dan pada masa sama juga dia juga boleh bermain piano dekat gerai mak dia dan jadi itu menjadikan satu tarikan dalam kedai dia dan dia akan menjadi pendapatan kedai mak dia. Kat situ yang dikatakan menghargai persekitaran yang dia ada sekarang tu. Kalau ikutkan teori behavior ni, dia lebih fokus kepada here and now. Okay? Tapi tidak mengabaikan pengalaman. Tapi yang penting sekarang, apa yang you hadapi sekarang. Pengalaman you sekarang adalah you terpaksa kerja dengan mak kamu buka gerai. Kalau you main piano, you tak akan dapat pendapatan. Okey, sebab sebab dia pendapatan suatu benda penting untuk karya. Jadi dia combinekan yang dia minat dengan dia tu dengan pengalaman yang dia ada tu. Itu dia kata pada proses pembelajaran dia berbuat analisis. Okey, boleh jelas ke situ? Raja. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Tapi teori ini dia tidak menepikan tau. Dia tidak. Sebab dia ada 4 faktor kan. Dia tak menolak. Tapi bagaimana dia nak lihat persekitaran yang dia hadapi sekarang ni, ekonomi, politik ekonomi tu macam mana dia belajar untuk membuat adjustment tanpa menidakkan kepintaran manusia itu. Okey. Tapi kelebihannya fokus kepada itu. Okey, ada lagi soalan? Silakan kalau ada. Ada lagi soalan? So pelajar kalau tak ada kita berhenti dulu setakat ni. So insyaAllah kita akan berhenti dulu seminggu ni. Okay, boleh fokus kepada baca dan juga buat assignment individu. Nanti buka terus kita akan kalau
kita bincang. Lepas tu kita ada industry talk yang kita akan bila buka ni, kita Kongsi Kerjaya mungkin ada industry talk, Puan Rosita akan panggil orang luar untuk bagi talk lah tentang Kongsi Kerjaya. Lepas tu kita ada midterm, kita ada tugasan yang perlu dihantar dan juga pembentangan akhir. Okay? Dan kita akan tentukan bila kita nak buat CA nanti, continuous assessment. Okey pelajar, kalau tak ada kita berhenti setakat sini. Cikgu ucapkan terima kasih dan kita tundakan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifayah dan surah Ikhlas.